Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 14 November 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, juzuk yang ke-22. Juzuk yang ke-22. Sambungan kita masih lagi bersama dengan isteri-isteri Nabi, Ummahatil Mukminin. Iaitulah ayat kita bermula ayat 32. 33 dan 34 insya-Allah yang kita akan bincangkan pada kali ini. 3 ayat masih lagi dalam skup perbincangan tentang azwajin Nabi, isteri-isteri Nabi, ataupun lebih dikenal dengan nama Ummahatil Mukminin. Ibu bagi orang mukmin. Ibu orang mukmin ini dia ada etika khas. Dia ada ciri-ciri keistimewaan khas. Sebab Allah SWT pilih dia menjadi orang yang paling rapat dengan Nabi SAW. Duduk bersama dengan Rasulullah. Perhubungan suami isteri. Banyak rahsia-rahsia yang mereka dapat tahu. Dapat belajar. Dapat menukilkan kepada kita apa yang berlaku dalam rumah yang sepatutnya dimaklumkan, yang boleh diberitahu kepada orang, sama ada dalam bentuk perundangan ataupun dalam bentuk kehidupan. Jasa mereka sangat besar. Kerana itu Allah SWT pilih di kalangan Ummahatil Mukminin pelbagai umur, latar belakang dan juga keturunan. Ada yang dari Quraisy, ada yang bukan Quraisy, bahkan daripada Bani Israel seperti Safiyah binti Huyai. Maka pelbagai latar belakang ini memberi ruang kepada kita untuk melengkapkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Nabi duduk dengan orang Arab je, budaya dia satu je, ada campur, maka itu menunjukkan keluasannya dan lengkapnya, syumulnya kehidupan itu untuk dijadikan panduan uswatun hasanah ataupun qudwah hasanah, contoh ataupun ikutan yang baik. Dua-dua adalah menjadi satu tanggungjawab kita sebagai umat terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pelajar, para jemaah sekalian, itu yang kita bincangkan. Kemudian kita pergi kepada ayat dulu. Seperti biasa kita baca ayat. Kemudian kita pergi kepada huraian dan mengutip beberapa faedah setakat mana yang ada dalam ayat yang kita baca ini, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, kita berada di muka surat 911. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim.
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Itulah ayat yang kita baca, 3 ayat dalam yang kita akan huraikan dalam ayat ini insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, tengok kepada ayat yang kita baca ini dan ayat yang sebelumnya. Ayat 32, Ya nisa an-nabi, wahai isteri-isteri Nabi. Sekali lagi, kita balik kepada buku kita ni, 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah tak seru Nabi dengan nama. Ya, termasuklah idafah ni. Ya nisa an-nabi, wahai isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhunna. Lastunna ka ahadim minan nisa, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain. Dengan syarat, ini taqaitunna, jika kamu tetap bertakwa. Mana isteri Nabi, sudah pastinya mereka itu orang yang bertakwa. Karena itulah Allah pilih mereka menjadi isteri Nabi, menjadi ummahatil mukminin, menjadi ibu kepada kita semua. Kan? Allah Ta'ala pilih yang terbaik, yang comel, yang elok untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia nak jadi contoh, jadi model, jadi ikon kalau sesuai dikatakan kepada umat ini. Baik. Sebelum daripada kita pergi jauh uraian kepada ayat ini, terlebih dahulu kita tengok kepada tafsir. Dia kata iqtada adlillah wa rahmatihi, telah menjadi suatu keadilan dan rahmatnya Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba dia, iaitu bertambahnya seksaan dengan sebab kedudukan orang ataupun dengan sebab kedudukan tempat, sebagaimana Allah Ta'ala kembarkan bertambahnya nikmat, bertambahnya pahala, sawab dengan sebab kedudukan orang ataupun masa dan tempat yang dilakukan itu. Jadi alhamdulillah, dua-dua itu seimbang. Allah Ta'ala kembarkan. Tengok dalam ayat yang lepas, amaran Allah Azza wa Jalla kepada ummahatil mukminin, jangan buat benda yang tak baik. Kemudian kalau buat tak baik apa jadi? Yudha'af lahal azab. Allah Ta'ala gandakan azab. Sebelum daripada itu, fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima.
Siapa yang buat baik, Allah Ta'ala bagi pahala yang besar. Maknanya kita ni seimbang. Ada waktunya pahala itu digandakan begitu besar. Ada waktunya dosa itu meningkat. Jadi kita kena tengok, nak buat maksiat pun pilih tempat lah juga, tuan-tuan. Dia tak sama. Seperti contoh yang anda buat banyak kali dah. Kan? Buat maksiat dalam masjid dengan buat maksiat di luar masjid. Sedua-dua tu maksiat. Isu yang sama. Tapi tempat pula. Jadi ayat ini, para pelajar tanda, dalam bermula daripada ayat 31 lagi. Ayat 31 sehingga ayat 34 yang kita baca ini ada 7 ciri keistimewaan. Tanda sikit. 7 ciri keistimewaan siapa dia? Ummahatil Mukminin, isteri-isteri Nabi. 7 ciri keistimewaan Allah Ta'ala beri kepada Ummahatil Mukminin. Tuan-tuan tanda. Setiap ayat kita akan bagi nombor. Ayat yang pertama, ciri keistimewaan yang pertama, mudha'afah. Allah Ta'ala gandakan pahala, gandakan darjat, sebagaimana ayat 31. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. Siapa di antara kamu yang tetap taat kepada Allah dan Rasulnya serta mengerjakan amal yang soleh, kami akan beri kepadanya pahala amal itu 2 kali ganda. Allah Ta'ala bagi kepada isteri Nabi 2 kali ganda. Baik, itu yang pertama. Kita masuk pada ayat kita, perbincangan kita yang ini. Yang kedua, ayat yang kita baca. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini yang kedua, itharuhunna ala sa'irin nisa. Allah Ta'ala telah anugerahkan isteri-isteri Nabi kedudukannya lebih tinggi nak banding dengan wanita lain. Yang kedua, Allah anugerahkan kepada Ummahatil Mukminin anugerah kedudukan lebih daripada wanita lain. Allah kata apa? Lastunna ka ahadim minan nisa. Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain. Dengan syarat jika kamu ini taqaitunna, kalau kamu bertakwa. Syarat ni besar tuan-tuan. Syarat dianya hendaklah mereka bertakwa. Kalau isteri Nabi tak bertakwa, benda tu tak jadi. Isteri Nabi pastinya bertakwa, tapi nak bagi tahunya, kita kena kata bahawa syarat itu mesti disebut. Syarat itu mesti disebut. Kalau mu nak jadi orang baik, kamu telah dipilih menjadi orang yang terbaik, maka kamu kena bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kata ada isteri Nabi tak bertakwa. Tidak ada. Tidak ada. Tapi dia lebih kepada peringatan. Ingat peringatan. Ini taqaituna. Maknanya kalau kamu takut pada Allah Ta'ala dengan cara mana? Dengan cara melakukan segala arahan, menjauhi segala larangan, dan mengikuti arahan Nabi. Sudah pastinya arahan Allah, arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama tafsir, tulis sikit. Qala Ibnu Juzai. Ibnu Juzai dalam tafsir dia kata faddalahunna Allahu 'ala nisa. Allah Ta'ala bagi syarat, aku akan lebihkan kamu isteri Nabi dengan syarat kamu bertakwa. Wa qad hasala lahunna taqwa. Dan memang pun mereka itu orang bertakwa. Maka mereka telah mendapat kedudukan yang besar mengatasi para wanita yang lain, kecuali beberapa orang yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pengecualian. Tuan-tuan tanda, siapa dia yang dikecualikan itu?
illa annahu yakhruju min hadzal umum, keluar daripada umum kelebihan isteri Nabi itu Fatimah, Maryam binti Imran, Asiyah imra'atu Fir'aun. Sebab apa? Li syahadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li kulli wahidatin minhunna bi annaha sayyidatu nisa'i alamin. Jadi Nabi kita sebut Fatimah penghulu bagi segala wanita. Kemudian Maryam dan Asiyah, maka mereka ini telah ditabalkan sebagai sayyidatu nisa'i, penghulu bagi wanita, khususnya pada zaman mereka itu ataupun secara umumnya. Maka isteri Nabi kecuali 3 ni. Ada orang panik ni, kata kenapa tak sebut Khadijah? Tengok ni tuan-tuan, kadang-kadang kita duk fikir kenapa sebut Fatimah saja? Fatimah tu anak dia, ibu dia mana? Tuan-tuan jangan lupa perbincangan kita ni isteri-isteri Nabi. Maknanya yang pertama sekali isteri Nabi siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jangan terlupa. Kita ni jangan jadi macam orang naik bas, kan? Orang naik bas tu penumpang ada 40 orang. Dia duk hitung-hitung tak cukup seorang, 39. Rupanya dia sendiri tak masuk. Ini jangan main. Banyak juga cerita orang tua ni. Tak, mandu bas terlupa bilang dia sendiri. Tukar rumah letak dia punya pensel atas telinga, duk cari habis kata pindah. Allahu akbar. Jadi kita kata Khadijah tak masuk. Masya Allah, kenapa tak masuk? Ummahatul Mukminin, dia lah yang pertama. Kena main. Kita kena cerdik dalam perbincangan. Baik. Yang ketiga, an-nahyu an linil kalam. Larangan daripada bercakap lembut, cakap dengan orang lelaki tak boleh. Boleh menimbulkan fitnah. Habis nak cakap macam nak cakap biasalah, cakap biasa. Jangan cakap awak lah, no awak apa ni. Jadi cakap biasa. Kamu apa nak apa tidak jadi masalah. Tengok ayat yang ketiga. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Fi qalbihi marad. Dan oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja semasa bercakap dengan laki-laki asing. Kita pun, walaupun ini arahan kepada isteri Nabi, tapi kalau kita wanita yang ada ini nak ikut gaya isteri Nabi, puan-puan jangan bercakap lembut dengan orang laki-laki yang asing. Nak bercakap lembut dengan siapa? Dengan cik abang. Dengan cik abang ni kasar pula. Lambat kelik. Gimana? Beken kan dengan tok lelaki. Dengan orang lain kan, awak. Awak. Macam-macam dia punya lakonan dah. Baik. Maka isteri Nabi dan isteri wanita muslimah semua jangan cakap lembek dengan orang laki-laki yang asing. Sebab apa? Kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya menaruh tujuan buruk kepada kamu. Jadi orang yang ada penyakit hati ni, penyakit pasal jenis tak betul ni, jadi dia akan rasa, lembut dia ni, cakap baik. Jadi mulalah menaruh sesuatu perkara yang tidak baik. Wa qulna qawlan ma'rufa. Jadi kita duk ingat ke bila Allah kata jangan cakap lembut, kena cakap kasar lah. Mu nak apa? La, Allah Ta'ala tak cakap macam tu. Bukan makna tak boleh cakap lembut, kena cakap kasar. La. Allah jelas di sini, dia punya etika percakapan isteri Nabi dengan begitu baik. Wa qulna qawlan ma'rufa. Dan sebaliknya berkatalah dengan kata-kata yang baik, sesuai dan sopan. Itu baru betul. Cakap sopan, cakap baik-baik. Kan? Allah Ta'ala larang daripada merendahkan suara, cakap manja, cakap lembut. Jadi orang ingat kau kena cakap kasar. Allah jawab balik. Wa takallamna bikalamin mubahin hasan. Cakap dengan cara biasa. Bila khushunatin wa ghilab, bukan kasar, backing, wala
tidak juga yang cakap yang tak baik ataupun cakap terlalu lembut. Mari biasa. Sebab itulah isteri Nabi itu diberi gelaran Ummul Mukminin, ibu kita. Macam kita nak cakap dengan mak kita, kena bercakap dengan sopan, bercakap dengan baik, jangan kasar, jangan kuat-kuat. Tapi bagi kita dengan mak kita sendiri boleh cakap manja mak kita. Tapi Ummul Mukminin dari sudut kehormatan, dari sudut penghormatan itu dipanggil ibu orang mukmin. Tapi dari sudut mahram tak jadi. Tak boleh khalwat, tak boleh cakap manja dengan dia. Ini jelaslah kepada kita 3 perkara telah pun digariskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Ummul Mukminin, Ummahatil Mukminin. Sekarang kita pergi kepada yang keempat. Tengok ayat kita, ayat 33. Yang keempat, ayat 33. Tuan-tuan tanda lah kan. Ayat 33 ni dia panggil 2 arahan. Arahan yang dua arahan dalam satu nombor, iaitu arahan supaya tinggal di rumah, jangan duduk berjalan sana sini, dan juga larangan tabarruj. Tabarrujnya berhias-hias. Jadi duduk di rumah jangan duduk berhias kecuali untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita wanita kita hari ni duduk di rumah berhias untuk siapa? Untuk cik abang. Untuk suami, wanita kena berhias. Jangan duduk malu. Buat terbaik ke awak ni? Nak gimana ni gelak-gelak ni? Nak gimana apanya? Saya berhias ni untuk cik abang lah. Jadi kadang-kadang suami pula kebingungan. Nak gimana dia ni? Mau ke mana awak malam-malam ni? Dia ingat ke bini dia pakai berhias tu nak pergi berjabat kan, nak pergi pasar malam. Lah. Aku duduk di rumah, tak pergi mana-mana. Tapi berhias ni biar suami suka tengok. Comel tengok. Itulah. Maka dalam ayat ini 2 perkara arahan. Tengok ayat. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu. Jangan pergi sana sini yang tak ada kerja. Yakni mereka tidak dibenarkan selalu keluar dari rumah masing-masing kecuali kalau ada perkara yang mustahak. Bukanlah Nabi kita ni bahasa jenis kurung isteri. Jangan keluar. Keluar kena pukul. Kena rotan, kena macam Allah. Itu penderaan wanita nama dia. Macam Ana dah cerita baru ni. Kan seorang perempuan mengadu kepada kita, suami dia kurung dia dalam rumah. Nak keluar pergi beli kedai runcit, tak ada barang contohnya, kita nak masak tak ada barang, suami tak boleh keluar. Dia kunci pintu. Allahu Akbar. Ini penderaan wanita masalah. Jangan. Kita tak boleh sampai begitu. Kita bagi pendidikan bahawa wanita itu waqarna fi buyutikun. Duduk di rumah. Duduk di rumah. Qarna fi buyutikunna. Maka sebagaimana kata di para ulama, yang tadi arahan supaya jangan bercakap lembut, jangan itu arahan fil qauli. Kemudian sekarang ini ayat 33 arahan fi'li. Duduk di rumah, jangan keluar mana-mana kalau tak ada perlu, dan jangan berhias-hias. Tabarrus makna berhias-hias seperti jahiliyah. Jahiliyah ni apa pula? Allahu Akbar. Jahiliyah, makna apa jahiliyah? Kita tengok huraian tafsir panjang ulama ni. Maknanya Allah Ta'ala perintahkan kepada isteri Nabi supaya duduk di rumah, jangan keluar tanpa hajat. Di peringkat awal dulu, sebagaimana dicerita oleh Sayyidah Aisyah. Hadis ni panjang. Kata di Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi nama Saudah. Sim, waw, da, tabula. Saudah. Setelah turunnya ayatul hijab, ayat supaya tutup muka, maka dia keluar rumah kerana ada satu hajat. Dia nak pergi ambil benda ke apa. Yang penting dia keluar bukan saja-saja.
Bukan keluar nak pergi, orang kata pergi jalan tak terpasal, atau orang Kelantan kata keluar pergi derak. Orang Kelantan kata derak. Derak ni maknanya berjalan tak ada faedah. Berderak. Nak gimana tu? Derak. Derak ni jalan tak ada kerja. Kalau ada kerja, biar ada kerja. Nak ke mana? Pergi beli barang ke? Nak pergi ambil barang, ziarah orang. Wa kanat imra'atan jasimah. Tapi Saudah ni dia besar body dia. Kalau orang kenal, orang tengok dia, orang kenal. Fara'aha Umar. Sayyidina Umar pun tengok dia. Umar pun tegur. Ya Saudah. Mu tak sadut sembunyi ni sebalik pakai hijab lah, orang kenal awak tu. Isteri Nabi. Fanzuri kaifa takhrujin. Mu tengok kenapa kamu keluar rumah ni, ada kerja apa? Umar ni seorang yang sangat tegas dia. Isteri Nabi pun dia tegur. Sebab nak menjaga kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Saudah kena tegur, fankafa'at raji'atan. Dia pun pusing balik, tak jadi pergi. Bima takut perbuatan dia tu salah. Sebenarnya tidak salah. Cuma Sayyidina Umar pun bukan bersalah. Cuma Umar tegur, nak beri peringatan, jangan langgar SOP. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahku. Jadi Nabi ada di rumah Aisyah. Wa innahu la yata'asha. Nabi sedang makan malam. Wa fi yadihi arqun. Arqun dia kata tulang, bukan tulang kambing, ada daging sikit. Arqun, Nabi duk pegang tulang tu. Tiba-tiba Saudah masuk. Assalamualaikum. Mesti izin masuk. Nak jumpa Nabi, nak tanya hal teguran Sayyidina Umar tadi. Dia salah ke tidak? Allahu akbar. Bahagialah isteri Nabi. Dia boleh rujuk terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah inni kharajtu li ba'dhi hajati. Saya keluar ada kerja tadi. Tiba-tiba Sayyidina Umar tegur saya, marah dia. Qalat, kata di Aisyah, fa'auhallahu ilaihi. Tiba-tiba bila Saudah tanya soalan ini, Nabi pun diam. Jadi isteri ni tahu dah. Kalau Nabi diam sekejap tu, dia sedang menerima wahyu. Jangan siapa usik dia. Jangan tanya, jangan cakap, jangan apa. Diam. Wa innal arqa fi yadihi. Tulang yang Nabi duduk makan tadi, masih dipegang di tangan, tak sempat nak letak. Jibril datang. Allahu akbar. Maka turun ayat Quran, innahu, kata selepas terima wahyu, Nabi pun bersabda, innahu qad uzina lakunna an takhrujna lihajatikunna. Isteri-isteri Nabi semua, Allah Ta'ala izinkan kamu keluar dari rumah kerana hajat, kerana keperluan. Kita kata Alhamdulillah. Jadi bolehlah isteri Nabi. Isteri Nabi, isteri siapa pun kalau keluar rumah nak pergi kerana keperluan hajat, dibenarkan. Tapi kalau keluar nak pergi rumah kawan, nak membawang lah, jangan benar dia pergi. Pergi apa? Nak pergi membawang. Bukan membawang, pergi mengumpat orang, jangan pergi. Jadi sekarang ni orang buat hujah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika dia keluar ke Siffin, berlakunya peperangan Jamal. Kita kena ingat Aisyah bukan keluar nak pergi berperang. Aisyah bukan keluar nak pergi berjalan. Dia keluar nak pergi mendamaikan orang. Tapi iyalah, ada betul, ada salah ijtihad. Maka langkah yang diambil oleh Sayyidah Aisyah tu mana tidak tepat. Mana kalau dia duduk di rumah lebih aula daripada dia keluar. Cerita ni panjang. Tuan-tuan dan puan-puan, ustaz khususnya kepada asatizah, sebuah kitab yang ditulis nama dia Al-Awasim Minal Qawasim. Al-Awasim Minal Qawasim. Ini kitab yang cantik untuk kita baca nak memahami isu apa yang berlaku di kalangan sahabat. Kalau kitab baru ditulis oleh Syekh Al-Khamis, nama dia Hukbatun Minat Tarikh, secebisan daripada peristiwa yang berlaku. Ini kitab juga bagus. Jangan pergi baca buku-buku yang ditulis oleh orang tak itu pasal. Kalau kena ke buku Syiah, dia hentam Sayyidah Aisyah macam budak tak ada harga. Hati-hati dengan perangkap buat Syiah, para pelajar sekalian. Hati-hati. Baik.
Maknanya kita kena duduk di rumah, jangan keluar kecuali ada hajat. Zaman kita sekarang ni bertukar dah watak. Wanita dengan laki-laki sama, masing-masing keluar bekerja, ada yang jadi guru, ada pegawai, ada doktor, ada engineer, pilot pun ada juga. Maka hukum dia zaman kita ini kena rujuk balik kepada ulama semasa, bagaimana masalah khuruj al-mar'ah, keluarnya wanita ini dari rumah masing-masing kerana pergi bekerja. Keluarnya wanita dari rumah, anak-anak wanita kita dari rumah pergi ke universiti, pergi belajar ke luar negara. Itu saya tak jawab di sini. Tuan-tuan rujuklah ke majlis fatwa, biar mereka yang menjelaskan hukum semasa. Wallahu a'lam. Kalau saya nak masuk ini panjang. Baik. Yang kedua dalam arahan ini, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan keluar rumah. Kalau keluar juga, tengok. Kalau keluar juga, apa cara, apa etika? Serta janganlah kamu mendedahkan diri berhias-hias seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman dulu. Zaman mana ni? Tengok nota di bawah. Yakni keluar rumah adalah mereka memakai pakaian yang sopan. Pakaian yang sopan, dan jangan mendedahkan aurat seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Pupuk jahiliyah ni dia dedah aurat. Apa dia maksud jahiliyah ni tuan-tuan? Tabarruj dulu. Tabarruj ni kata di Ibnu Jarir, at-tabarruj dalam konsep ayat ini iaitulah dipanggil tabakhturu wat takassur. Iaitulah keluar dengan keadaan sombong, keluar dalam keadaan berhias, menzahirkan perhiasan-perhiasan, ataupun berjalan di hadapan laki-laki yang asing, yang ajnabi, dengan tidak tutup aurat. Jadi banyaklah dia punya makna tabarruj tu, makna banyak. Makna tabarruj banyak. Yang pentingnya keluar dalam keadaan berhias dan juga pakai wangi-wangian. Itu tak boleh. Tak boleh ke orang perempuan pakai wangian keluar rumah? Naam, ada hadis Nabi kita larang. Nabi kata apa? Ayyama imra'atin ista'tarat. Mana-mana orang laki-laki, orang perempuan yang berwangi-wangian, kemudian dia keluar dari rumah dia pergi ke tempat di hadapan orang laki-laki yang ajnabi, yang asing. Laki-laki ni tercium bau perfume yang dia pakai itu. Si bini siapa ni? Apa jadi dengan wanita itu? Fahiya zaniyatun, maka wanita itu dianggap seperti, bukan macam, dianggap seperti wanita yang tidak baik. Dia panggil zaniyah. Zaniyah ni wanita pelacur. Jadi hadis ni besar. Jadi kita kena ingat, wahai muslimat, muslimat semua, jangan pakai wangi-wangian keluar daripada rumah. Habis takkan nak busuk gitu. Siapa dia cakap suruh busuknya? Allahu akbar. Dia macam tu selalu, kalau orang cakap satu benda dia lawan. Dia kata kita tak suruh busuk. Maknanya wangian wanita itu dia kena, hadis yang dikeluar oleh Imam Ahmad daripada Abu Musa al-Asy'ari, ayyuma imra'atin ista'tarat, mana-mana wanita yang pakai wangi-wangian, famarrat biqaumin liyajidu rihaha, dia keluar daripada rumah dia lalu depan laki-laki, orang laki-laki ni cium dia punya bau perfume yang menarik tadi, fahiya zaniyatun, maka orang itu dianggap seperti pelacur. Besar tu dosa tu. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad, kata Syekh Syuaib, isnaduhu jayyid. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa ghairu. Allahu akbar. Jadi bahaya sekali kalau kita berhias-hias keluar daripada rumah. Pakainya kena tutup, patuh syariah, tutup aurat. Ana dah keluar sebuah risalah, tajuk dia Auratku Marwahku.
Tuan-tuan mendapat risalah ni. Auratku, maruahku. Jangan ambil. Dalam grup kita ni sudah ada kan. Kalau tak ada lagi, nanti kita suruh admin bagi kepada jemaah hari ni. Arwah mana, apa nama risalah ni? Nampak? Auratku, maruahku. Tuan-tuan kena belajar. Baik, apa dia makna tabarrajna tabarrujal hiyatina? Jangan kamu zahirkan perhiasan-perhiasan. Ini tidak. Pakai dia punya berata besar macam-macam. Seperti adat jahiliyah al-ula, jahiliyah dulu sebelum Islam. Jadi para ulama duk bahas tentang apa dia jahiliyah ula ni. Ada kata jahiliyah ula ni zaman Nabi Nuh lagi. Allahu akbar, sebelum Nabi Nuh. Jahiliyah kedua lepas Nabi Nuh. Jauh sangat tu. An hadhihi laysat ula taqtadi ukhra. Bukan maknanya ula tu ada yang kedua, maknanya zaman jahiliyah lah. Gitu senang. Maknanya jahiliyah hak dulu pakaian mereka tak tutup aurat. Pakaian mereka tidak tutup aurat, mendedahkan aurat dengan perhiasan-perhiasannya. Jadi siapa nak ikut jahiliyah, maka dia bertabarrujlah dia apabila keluar dari rumah. Itu dia panggil pengikut jahiliyah. Ada lagi ke, boleh lagi ke kita kata ke orang sekarang ni jahiliyah? Ya, kalau dia ikut perangai jahiliyah, ikut pakaian-pakaian jahiliyah, yang tak sopan, yang tak patuh syariat, jahiliyah lah buat dia tu. Na'udzubillah. Allahu akbar. Jadi ada kata jahiliyah ula, makna jahiliyah ni sebelum Islam. Sekarang ni kamu sudah Islam, kenapa nak ikut zaman dulu? Zaman jahiliyah dulu. Cuma bagi anaknya, anak tak suka kalau orang tu mengaku dia jahiliyah. Tak suka. Ni ada orang ni dia mengaku. Tak, dia mari jumpa kita, dia kata, Ustaz, maaflah saya dulu jahiliyah. Hei, pelikmu ni. Anak apa gurau lalu. Kata Tuan sempat ke dengan mendiang Abu Jahal? Dia kata, Ustaz bukanlah macam tu. Jangan disebabkan diri kita kepada jahiliyah, sebab jahiliyah ni zaman yang buruk. Zaman yang tak baik, zaman gelap. Kenapa kita nak disebabkan diri kita kepada zaman yang buruk itu? Jangan. Tak usah sebuah. Maka jahiliyah ni tidak ikut cara Islam. Itu je lah senang. Apa makna pakaian jahiliyah? Jawabnya pakaian yang tak lulus syariah. Tak lulus syariat Islam, maka itu nama dia jahiliyah. Baik, kita berpindah kepada ciri keistimewaan yang kelima. Mudawamatut ta'ah lillahi wa li rasuli. Sentiasalah kamu isteri Nabi melakukan ketaatan kepada Allah dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat seterusnya. Wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Dan dirikanlah solat serta berilah zakat. Kalau ada harta, bayar zakat. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi isteri Nabi dalam bab perundangan syariat tak ada beza isteri Nabi dengan isteri orang lain. Semuanya wajib patuh akur kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam bab kehidupan berkeluarga, mereka ada kelonggaran. Maknanya kalau Nabi suruh makan contohnya, makan. Kalau dia tak nak makan, saya tak nak, Rasulullah baru sudah makan. Itu bukan makna, oi, awak derhaka. Orang tak panggil derhaka macam tu. Yang derhaka ni dalam bab mana? Dalam bab syariat, tak boleh langgar. Tapi dalam bab kehidupan, boleh bincang, boleh berunding. Kalau nak makan, makan. Tak nak makan, tak payah. Nak tidur, tidur. Tak nak tidur, boleh. Itu dia panggil. Tapi dalam bab suami isteri, itu hukum suami isteri pula lain cerita. Yang pentingnya kita nak cerita tentang maknanya mereka dalam bab kehidupan tu ada keluasan. Kalau tidak, nanya ke isteri Nabi, banyak dosa lah dia. Baiklah. Maka dalam ayat ini Allah kata, taatlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara, sama ada dalam bab sudut ibadahnya, dari sudut muamalahnya, termasuklah juga dalam sudut apa? Dalam sudut kehidupan berkeluarga. Alhamdulillah. Kita pergi kepada ciri keistimewaan yang keenam,
tahqiq as-sum'ah al-aliyah. Allah Subhanahu Wa Taala beri suatu tingkatan keistimewaan yang orang panggil darjat yang baik. Sum'ah ni maknanya satu nama kedudukan yang baik. Memberi kedudukan yang baik. Tulis macam tu. Allah Ta'ala beri kepada isteri Nabi ni satu kedudukan yang tinggi. Apa dia? Tengok ayat. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kamu dengan semuanya itu. Dengan duduk di rumah, jangan berhias, taat solat, zakat, taat kepada Allah dan Rasul. Semuanya itu hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan maruah diri kamu. Wahai ahlul bait. Siapa dia ahlul bait tu? Tengok nota di bawah. Ahlul bait ialah isteri, ialah anak-anak. Isteri dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia ahlul bait. Dia panggil ahlul bait ataupun alul bait. Dua-dua boleh. Sekali kita panggil ahlul bait, sekali kata alul bait, samalah. Itu bahasa Arab. Macam dalam selawat kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu al. Kalau kita jumpa dengan puak Syiah ni dia dakwa dia pencinta ahlul bait, oh dia selawat panjang lalu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al tu derah disebut. Sebab apa? Nak kata dia tu sayang ke keluarga Nabi. Tapi dia tak masuk isteri Nabi tu. Dia masuk ahlul bait ni, bagi dianya Fatimah, Ali, Hasan, Husain, anak cucu. Itu ahlul bait dia. Jadi kita jangan duk percaya dengan Syiah. Tak sudah pakar buah dia tu. Kalau pakar buah Syiah ni penat kita. Orang panggil letih main buah Syiah ni. Dia kutuk macam-macam sahabat Nabi. Baik. Allah Ta'ala nak hapuskan perkara yang mencemarkan kedudukan maruah kamu, wahai ahlul bait, dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya dari segala perkara yang tidak baik. Allah Ta'ala nak apa di sini? Nak bersihkan isteri Nabi daripada segala perkara yang tidak baik. Perkara dosa dan maksiat. Allahu Akbar. Ay yuzhiba ankum masawi al-akhlaqi wal amal. Allah Ta'ala hilangkan daripada kamu akhlak-akhlak yang buruk, perbuatan yang tidak baik, wahai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah. Dan Allah Ta'ala nak kamu ni bersih daripada segala jenis kotoran. Jadi semua jenis kotoran tu tak mahu berlaku. Satu kisah. Tanda kisah ni. Kisah ni yang diriwayat oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadatan wa alaihi mirtun murahhalun. Nabi keluar daripada rumah satu pagi, satu hari, ghadah, pagi. Wa alihi mirtun murahhal. Mana dia pakai kain yang kasar kain. Ai kisaun khaz au suf. Kain ni daripada suf, daripada benang. Mangkush, ada gambar, tulisan gambar pelana unta. Bukan gambar orang pelana unta. Ya, Arab ni hidup dengan unta, dia tulis pelana. Kalau zaman kita ni tulis gambar kereta, kan? Gambar kereta, gambar unta. Daripada bulu yang hitam. Maknanya pakaian tak ada kain tadi daripada bulu yang hitam. Maknanya Nabi kita selimut gitulah. Faja al-Hasan. Mari Hasan bin Ali. Nabi pun masuk bawah kain dia ni. Selimut gitu. Summa ja'al Husain. Mari cucu yang kedua pula Husain. Nabi masuk dalam kain dia. Mana kat maju kita kata kain selimut gini, Nabi masuk dalam. Masuk. Summa ja'at ummuhuma. Datang pula ibu pada dua cucu tadi, siapa dia? Sayyidah Fatimah. Nabi kata masuk dalam kain selimut dia tu.
Summa ja'a Ali. Sayyidina Ali masuk, mari juga. Nabi kita masuk dalam tu. Summa qala, Nabi baca ayat ini, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi dia kata, sebab itulah dia ayat hadis ni rawahu Muslim. Jadi ada orang kata, Nabi kita masuk dia orang ni. Dalam kain selimut takkan nak masuk semua perkara nak masuk. Jadi kita kata ahlul bait. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sayang dia kepada anak cucu dia. Begitulah dalam keadaan kita pun kalau mari anak cucu kat lembek lalu. Kenapa banyak hari tak mari masjid tu? Cucu ada rumah. Baiklah. Allahu akbar. Yang ketujuh. Ciri keistimewaan yang ketujuh, al-amru bi ta'limil Qur'ani was sunnah wat tadhkir bin ni'am. Allah Ta'ala perintahkan isteri Nabi supaya belajar Quran, belajar sunnah Nabi SAW, dan sentiasa mengingati segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Nikmat yang besar apa dia? Selain daripada nikmat Islam, nikmat duduk dengan Nabi SAW. Mu nak main-main. Baik, tengok ayat. Ini yang ketujuh, ciri keistimewaan yang ketujuh. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Dan ingatlah serta amalkanlah apa yang dibaca di rumah kamu dari ayat-ayat Allah. Tengok. Jadi Allah SWT sudah perintahkan kepada isteri-isteri Nabi supaya beramal dengan segala arahan dan juga beramal dengan segala larangan. Hak larang kena tinggal. Ayat ini Allah Ta'ala perintahkan mereka belajar ilmu. Jadi mu duduk dengan tok guru. Kamu ni duduk dengan maha guru besar. Jangan pula tak belajar. Kita ni kadang-kadang rasa bimbang, tuan-tuan dan puan-puan. Bimbang. Tengok ni. Allah kata apa? Dan di rumah kamu ayat-ayat Allah, Al-Quran dan hikmah pengetahuan, iaitulah ulama tafsir hikmah dengan mana sunnah. Ramai ulama kata al-hikmah iaitulah ia as-sunnah. Jadi dalam terjemahan kita ni senang, dia masuk lalu. Dan ingatlah serta amalkanlah apa yang dibaca di rumah kamu dari ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran dan hikmah pengetahuan, iaitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi, ingatlah. Jadi Allah Ta'ala perintah isteri Nabi supaya mengaji, supaya belajar, dan ambillah langkah-langkah untuk menerima ilmu dengan belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil peluang. Sebab itulah selepas daripada Nabi wafat, ramai di kalangan sahabat pergi rujuk kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, alimatun faqihatun. Orang alim, yang faqih, yang bijak, yang pintar, siapa dia? Salah seorang isteri Nabinya, Aisyah radhiyallahu anha. Menjadi rujukan, pakar rujuk di kalangan sahabat. Jadi kita sekarang ni, isteri ustaz, isteri pak imam, isteri pendakwah, kena bagi kuliah juga di rumah. Jangan tak ngaji. Kita ni sibuk belajar sana, mengajar sini, kuliah sana sini, live sana live sini, ribu-ribu orang tengok. Bini kita sendiri tak belajar. Sekali bini keluar, bini siapa tu pakai baju kelawar tu? Bini tuan syekh. Na'udzubillah. Ilmu ni tuan-tuan, dia tak menurun begitu saja. Saya duduk dengan tok guru dah tu, ilmu ladun ni. Tak. Tidur pun sebelah tok guru, bukan sakat makan minum. Tak ada ilmu dia mengayak daripada dada tok guru pergi kawak. Tak ada. Kena belajar, kena mengaji. Jadi banyak kita tengok sebahagian daripada pendakwah ni, dia tak didik anak dia, tak didik isteri dia. Tengok pakaian anak-anak macam bukan anak ustaz. Tengok gaya penampilan isteri ustaz, isteri pak imam, bukan gaya orang yang belajar. Ini bahaya.
Jadi kita kena apa? Kena belajar. Allah Ta'ala perintahkan isteri Nabi, wazkurna ma yutla. Baca Quran, belajar sunnah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya berpada dengan duduk di rumah Nabi. Jangan main. Hari ini satu muhasabah besar kepada kita. Jangan lupa ajar didik anak-anak, isteri dan anak-anak supaya mereka juga faham seperti yang kita faham. Kalau tidak, jadi bercanggah lah. Kita ajar lain, orang dia buat lain. Orang buat hujah tu bini ustaz. Bini tu imam. Bini tu imam pula. Pakai baju tak cukup saiz tu mana? Jadi menjadi bahan apa ni? Bahan ukuran. Orang buat ukuran kepada bini pendakwah. Apalagi kalau dia sendiri tu pendakwah, da'iyatun muslimatun. Dia pendakwah tapi dia pula pakai pakaian tak lulus syariah. Allahu Akbar. Hari ni yang kita bimbang, bini Pak Haji ke, bini ustaz ke, bini siapa, duk bergedik juga main TikTok. Allahu Akbar. Kesian kita tengok. Ada orang kata ni ustaz tolong tegur. TikTok ni bahaya. Kita kata apa bahaya? Ustaz buat TikTok juga. Ustaz pandai main TikTok untuk dakwah, tapi dia orang ni main TikTok, dia ada siap dah. Gambar orang ni, dia ambil gambar dia, tok di kepala kawan tu, jadi hidup joget, ngongek-ngongek. Tengok-tengok, Mak Haji bercucu cici main TikTok juga, menari. La haula wala quwata illa billah. Ini kelaraan. Pak Haji tengok kata, handphone Mak Haji awak tu, jangan duk biar main TikTok gini, malu ke orang. Kalau cucu buat logik, nenek buat main TikTok. Na'udzubillah. Ini. Hati-hati kita. Saya tak kata TikTok ni macam pisau, kita boleh potong daging, kita boleh buat benda tak baik. Tapi yang kita tegur di sini salah guna. Sebagai orang tua duk main lagu ni, jangan tuan-tuan. Allahu Akbar. Ayat Quran kata kita kena belajar. Isteri, keluarga kita kena belajar. Jangan duduk biar gitu saja, jangan. Baiklah, akhir ayat kita. Inna Allah kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah adalah amat halus tadbirnya, lagi amat mendalam pengetahuannya. Jadi innallaha wal muttasifu azalan wa abadan bil lutfi. Allah Ta'ala ni sifat yang lemah lembut, kasih kesian belah kepada hamba-hamba dia. Dan sifat Allah Ta'ala juga dia mengetahui segala perkara yang zahir dan yang nyata. Jangan mainlah, yang zahir yang Tuhan tahu, yang nyata pun Allah Ta'ala tahu. Kamu jangan pandai-pandai, jangan cuba-cuba nak sembunyi benda-benda yang tak baik. Tamatlah perbincangan kita. Alhamdulillah. Baik, sekarang ni kita pindah kepada 10 petikan daripada fawaid ayat yang kita baca ini. Al-fawaid yang pertama, al-fawaid at-tarbawiyah, dari sudut pendidikannya macam mana? Yang pertama, tengok ayat. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa' ini taqaitun. Ayat tu kena sambung. Isteri Nabi, kamu ni bukan macam wanita lain. Allah Ta'ala bagi angkat darjat kamu ni tinggi, tapi dengan syarat kamu bertakwa. Tulis tuan-tuan. Kata-kata ni kena atas kepala kita belakang. Annal insan, manusia ni ada kala dia naik darjat kemuliaan dengan sebab dia berhubung dengan orang yang baik. Dia duduk dengan orang mulia, dia pun jadi mulia lah. Ummahatul mu'minin, isteri-isteri Nabi mulia sebab apa? Bittisalihin Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka duduk dengan Nabi. Karena itu bila kita boleh jadi isteri kepada ustaz, isteri kepada imam, isteri kepada orang-orang baik-baik, maka dia juga orang panggil isteri siapa tu? Isteri Pak Imam tu. Oh, Masya Allah.
puan, Masya Allah, hajah, Masya Allah. Jadi orang akan hormat dia sebab apa? Sebab dia isteri Pak Imam di kampung dia. Isteri pendakwa, isteri. Tapi kalau dia isteri tak jadi, ustaz tak jaga, tak jaga didik baik isteri, memalukan awak tahu. Kita ceramah begini semangat. Tengok-tengok bini duk main TikTok dalam apa ni, dalam handphone. Ya salam. Bini siapa tu? Bini ustaz. Ya salam. Sebab itulah para ustaz, kalau ada bini yang suka main Facebook ni, pantau-pantau jugalah. Kadang-kadang nampak gedik sangat. Bini ustaz. Ustaz Soho. Ahli forum perdana, ahli panel tu panel ni. Hati-hatilah. Baik. Kerana itu, Nabi SAW mengajar kepada kita supaya sentiasa duduk dengan orang yang baik. Kan Nabi buat bandingan dalam hadis yang panjang. Masalu jalisis soleh. Umpama bandingkan orang duduk dengan orang baik dengan duduk dengan orang tak baik. Seumpama kita pergi duduk dekat orang penjual minyak atar dengan orang duduk buat kerja besi. Bukan hina kerja besi. Tak hina. Cuma duduk dekat penjual minyak atar kat wangi pas kita. Duduk dekat orang kerja tukang besi ke tukang duduk apa saja. Orang buat kerja berpeluh-peluh. Busuk pas kita. Itu ibarat. Kita bukan hina profesional orang. Tidak. Tapi ibarat. Hadis ini rawahu Al-Bukhari. Wa Muslim an Abi Musa Al-Asy'ari. Jadi kalau kita nak mulia, kita duduk. Dikatakan, tulis ini pelajar-pelajar. Anjing disebut nama dia berapa kali dalam suratul Kahfi. Sebab apa? Sebab dia duduk dengan pemuda. Innahum fityatun amanu. Duduk dengan pemuda yang soleh. Nama anjing disebut. Kalbuhum. Dalam solat kita baca, dalam luar solat pun kita baca. Mulianya anjing bukan sebab dia anjing, sebab dia duduk dengan budak-budak yang soleh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita nak mulia, duduklah dengan orang soleh. Duduk dengan orang soleh. Alhamdulillah. Yang kedua, ayat yang sama lagi. Para pencatat jangan peliklah, tulis nombor ayat je, ayat sama. Ayat yang sama juga Allah kata apa? Fala takhda'na bil qaul. Jangan lembut cakap menggoda, cakap orang panggil yalah. Cakap lembut dengan laki-laki jangan. Maka ayat ini Allah Taala ajar kepada wanita supaya jaga kehormatan diri. Jaga kehormatan diri bermula daripada penampilan kita. Percakapan kita. Sebab sebagaimana kata di Syauqi, Ahmad Syauqi, seorang penyair, dia kata apa? Nazratun fabtisamatun fasalamun famau'idun faliqa. Tengok bahayanya pandangan mata tu. Jadi bermula dengan tengok, lepas tu cakap pula lembut. Sudah. Mula-mula tengok, dia ni. Tegur, nampak lembut. Jadi mula dia akan berpanjangan. Na'udzubillah. Tapi kalau tengok, awak, apa awak? Lari lalu. Bekir dia ni. Jadi mulalah dia lari. Dia pula je sengih. Anak apa? Banyak. Maka ayat ini Allah Ta'ala peringatkan supaya jaga kehormatan diri. Sebab fayat ma'al ladhi fiqh. Ada di kalangan masyarakat ni orang yang hati berpenyakit. Suka nak menggoda wanita. Suka nak kenak kepada wanita. Jangan. Kita tengok hari ni berapa banyak yang terjadi dalam masyarakat ni berpunca daripada perhubungan-perhubungan. Sekarang ni tak bercakap dah, dia main WhatsApp pula. Na'udzubillah, sama juga tu. Yang ketiga, fala takhda'na bil qawli. Ayat ini menunjukkan haram perempuan yang berinteraksi dengan laki-laki dengan suara yang rendah ataupun cakap yang menggoda. Kalaulah wanita yang baik ini, isteri Nabi dilarang, habis bagaimana dengan wanita biasa? Sudah tentulah lebih kuat untuk kita nak jaga diri kita daripada perkara yang dilarang itu. Sebab itulah khilaf di kalangan ulama tu. Kan? Khilaf daripada ulama tentang hukum suara wanita tu aurat kata aurat. Nanti kita tengok pada. Baik, yang keempat. Fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun. Allah kata akan ada di kalangan masyarakat ini orang yang hati dia berpenyakit.
anna fitnatan nisa maradun fil qalbi. Fitnah, ujian melalui wanita itu satu penyakit yang terpasak dalam hati. Jadi kita kena cepat-cepat mengubatinya. Sebab itulah dalam hadis Nabi kata, kalau mana-mana laki-laki tengok wanita, dia tengok wanita, rasa naik syahwat, balik cepat pergi cari bini dia. Jangan duduk ikut lah, potong terus. Pasal itulah Nabi kita bagi peringatan, kalau tak mampu juga puasa. Puasa nak hilangkan dia punya, kurangkan dia punya gelora nafsu tu. Bila dia lapar tu lembek sikit. Maknanya maradun fil qalbi, penyakit dalam hati itu seperti penyakit kanser dalam tubuh manusia. Dia akan membarah besar. Mula-mula duk teringat kawan tu ya, lepas tu gila, lepas tu macam-macam dia akan mari, perkara-perkara yang tidak baik akan berlaku. Na'udzubillah. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Bukhari daripada Usamah bin Zaid, Nabi kata, ma taraktu ba'di fitnatan adara 'ala rijali minan nisa. Aku tak tinggal satu fitnah yang menjahanamkan wanita, menjahanamkan laki-laki ini daripada fitnah melalui wanita. Allah, kadang-kadang orang baik pun terjebak juga. Tengah sibuk sana sini, kahwin senyap-senyap dia ni pula. Orang dapat kesan ada wanita jadi mana menimbulkan benda-benda yang tidak baik. Na'udzubillah. Yang kelima, fala takhda'na bil qaul. Allah Ta'ala larang daripada bercakap lembut. Maknanya wanita mesti jaga diri dia daripada semua perkara-perkara yang boleh menggerakkan syahwat laki-laki, yang menyebabkan menimbulkan fitnah. Jangan main. Menimbulkan fitnah, maka itu jangan diberanilah, jangan kita cuba nak berani-berani buat benda yang tidak baik. Pasal itulah dalam ayat ini juga dibahas oleh para ulama tentang suara wanita atau aurat kata tidak aurat. Dia bahas panjang. Ada kata suara wanita atau aurat, ada kata tidak aurat. Sebab apa tidak aurat? Sebab kita boleh cakap. Nabi benar bercakap dengan isteri dia. Allah Ta'ala pun benar bercakap dengan isteri Nabi sallallahu alaihi. Yang dilarangnya itu apabila suara itu dilunakkan, maka baguslah larangan. Macam kita hari ni bila kita bercakap biasa-biasa, tapi kalau dia menyanyi, suara dia mendayu-dayu, orang pun jadi gila, terlompak-lompak dengan itu semua dia sudah bertukar daripada harus kepada perkara yang tidak baik. Kita kena ingatlah, dia perkara yang harus ni dia boleh menjadi haram dengan sebab tadi. Baik. Yang keenam, al-isyarah. Suatu isyarat bahawa wa aqimnas salat wa atinaz zakat. Orang yang betul-betul mendirikan solat, orang yang mengeluarkan zakat harta dia ini, dia juga kena menjaga diri dia daripada bertabarruj, daripada berikut jahiliyah. Baru kita ada. Ni tidak, kadang-kadang tu solat pergi, tapi tabarruj tak tinggal juga. Kita kata itu masih lagi melanggar SOP dalam syariat. Jangan main. Yang ketujuh, anna man a'tahu Allah Ta'ala ilman. Siapa dia yang Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu, dia kena minta istiqamah. Ilmu dah ada, tapi kita minta istiqamah. Sebab tu Allah Ta'ala peringatkan, wazkurna ma yutla fi buyutikum. Hei isteri Nabi, ingat apa yang dibaca di rumah kamu. Nabi baca Quran, Nabi baca hadis. Ingat. Jadi bila mereka tu ada ilmu, isteri Nabi sudah ada ilmu, tetapi Allah Ta'ala peringatkan di sini supaya mereka istiqamah dengan ilmu yang kita belajar. Ini penting. Ramai orang yang ada ilmu. Kalau pergi tengok, tanya orang-orang yang duduk tabarruj, wanita-wanita yang berhias-hias, para pendengar tak puas hati hari ni. Dia kata, kenapa tak keluarkan ni lutung? Kita keluarkan dia.
para wanita yang tahu ada ilmu, dia ni bertaraf ustazah juga, mak haji. Dia tahu benda tu salah, tapi berkenilutun juga. Kenapa? Model. Moden. Nak jaga penampilan diri, konon-kononnya. Sebab itulah Allah kata, wazkurna ma yutla. Ingat, bukan setakat tahu. Kalau setakat tahu, ramai je orang tahu. Tapi orang yang ingat kepada ilmu dia, ini yang kita bimbang hari ni. Kita ni waktu kita ceramah, kita ingat kepada ilmu. Haram mengumpat, haram keji orang, haram kata orang. Tapi selepas habis ceramah, waktu kita bercakap buah-buah sambil minum air, dengan jemaah yang sama juga, air macam dah. Ustaz tu dulu pada orang lagi 24 orang. Oh, penat. Na'udzubillah. Baik, yang ke-8. Ya nisa'an nabi, lastun ahadi minan nisa'. Balik semula kepada ayat kita. Wahai isteri Nabi, kamu ni bukan macam wanita lain. Ulama kata haza dalilun ala. Dalil mana-mana orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla, maka amalan dia juga mudha'af, berganda. Tapi ingat, kalau dia buat dosa, dosa dia juga berganda. Sebab itu dalam kitab tasawuf Imam Ghazali sebut, dia kata 6 sebab dosa kecil jadi besar. Tuan-tuan tanda tengok dalam video yang telah ana baca kitab ni, tajuk dia tulis kat YouTube tu. Sebab dosa kecil jadi besar. Ada beberapa sebab. Di antara ni lah, orang ahlul ilmi, mana orang alim pergi buat benda mungkar. Orang jahil tengok macam tak apa. Hati-hati kita bila kita nak bercakap, kita hati-hati. Tengok pakaian anak-anak isteri sebelum keluar rumah, nanti orang ikut pula. Yang ustazah mak haji pun hati-hati juga, nanti orang ikut awak. Itu bahaya. Berapa dah tu? 8. Yang ke-9 tulis. Ya nisa'an nabi, masih lagi ayat yang sama. Ya nisa'an nabi, wahai isteri Nabi, zahiruhu tafdilun li jumlatihin ala nisa'i hazil ummah. Jadi ada ulama katakan isteri Nabi itu secara mutlak dia tu mengatasi segala wanita-wanita yang lain. Tapi tadilah ada beberapa orang yang dikecualikan seperti Fatimah dan juga Asiyah dan Sayyidah Maryam. Tapi secara umumnya afdalun nisa' mutlaqan. Kalau kata wanita yang paling baik dalam dunia ni siapa? Isteri Nabi. Kecuali, kalau nak kecuali, anak dia Fatimah, Sayyidah Maryam, Ummu Isa dan juga Asiyah, isteri Firaun. Bolehlah. Tapi secara orang panggil secara pukalnya, isteri Nabi lah yang tertinggi darjat. Kita kata alhamdulillah. Yang terakhir, fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun. Jangan kamu lunakkan bahasa, suara kamu jangan lunak-lunak. Sebab apa? Nanti orang yang ada penyakit dalam hati dia tu, penyakit gila seks ke gila apa benda, akan tersakit, terkesan dengan suara kamu itu. Kata ulama usul, ayat ini dalil ala anna al-wasail laha ahkamul maqasid. Ala-ala penggunaan wasilah itu hukum dia sama dengan natijah dia. Sebab tu Allah Ta'ala larang, jangan lunakkan suara. Sebab apa? Ini dia boleh membawa kepada orang ada penyakit dalam hati tergila-gilakan awak. Bila tergila-gila, dia akan jadi macam-macam lah dia akan buat. Itu dia panggil hukum wasilah, al-wasail laha ahkam maqasid. Wasilah itu boleh membawa kepada mengambil hukum asal dia. Kenapa Allah Ta'ala larang wanita bertabarruj? Kenapa? Sebab bila tabarruj, berhias-hias menyebabkan orang ni tergila-gila dengan dia. Mana dia akan jadi benda yang tak baik.
la yuhmadu uqbah. Kenapa dilarangnya daripada ikhtilat, percampuran bebas laki-laki dengan wanita? Sebab akhirnya dia pergi kepada zina. Jadi semua perkara yang pergi kepada hukum maqasid, tak boleh bercampur bebas, tak boleh bersuara lunak, tak boleh berhias, semuanya nak menutup pintu membawa kepada perzinaan ataupun perogaulan. Na'udzubillah. Itulah yang dikatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Kita main ikut bahasa usul sikit. Sekali-sekala dah baru kita nampak. Alhamdulillah. Tamaklah kita 10 perkara. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.